wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bagaikan air curahan dunia, lemaskan diri tanpa ku sadari, tak ku hargai segala yang diberi. Leka terlena terbuai mimpi indah. Saat ku terjaga, semua telah tiada. Sesal tak berguna, menangis tak bersuara. Bangunlah diri, jangan terlewati. Mereka akan pergi, tinggalku sendiri. Waktu kan sepi, tak lagi berarah. Kini tiada lagi bunga syurgawi. Ku telah sadar jiwa buta. Kau kubah segalanya. Saat ku terjaga, semua telah tiada. Sesal tak berguna, musnah segalanya. Kini ku sendiri, seorang ku tanpa arah. Menangis tanpa suara. Wow. Apa
Pastinya di rumah tu ramai yang dah terleka dengan persembahan yang membuka tirai wanita hari ini, siaran 2 Oktober 2020. Hari ini hari Jumaat, seperti biasa, hikayat perkahwinan Fira. Okey, kalau anda terleka dengan Izzat itu tadi, tapi kita nak kongsikan juga kepada anda di rumah. Sebelum kita nak kongsikan tentang topik yang bakal kami bawakan pada hari ini, suka kami di sini untuk ingatkan diri kami sendiri dan juga anda penonton-penonton di rumah agar kita ini jangan terus terleka. Kalau kita lihat semalam, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan sebanyak 260 kes, sekaligus mencatatkan jumlah harian kedua tertinggi di Malaysia yang dilaporkan sejak Februari yang lalu, Fatin. Betul. Ada banyak kes-kes baru, ada banyak kluster-kluster juga. Dan pastinya kita semua masih lagi fobia untuk kita semua duduk di rumah, PKP 2.0 orang kata kan. Jadi apa pun kita masih perlu untuk menjalankan peranan masing-masing untuk terus menjaga orang kata penjarakan fizikal, menutup pelitup muka dan sebagainya, memakai pelitup muka dan sebagainya, untuk kita terus menjaga. Kita masih belum lagi berjaya untuk kita hapuskan COVID-19. Yang paling penting sekali adalah kawalan kendiri. Pastikan kita menjaga diri kita, jaga insan-insan di sekeliling kita. Kalau tak ada urusan-urusan penting, pastikan anda sentiasa terus berada di rumah, duduk di rumah, tengok TV dan tonton kami Wanita di Hari Wanita Hari Ini. InsyaAllah. Okey, kita kembali kepada terleka dan jangan terus dibuai terleka hari ini. Kita nak kongsikan apakah tentang single terbaru Leka daripada Izzat Lazim. Apa khabar Izzat? Khabar baik, Alhamdulillah. Leka tadi dengar. Oh, leka. Okey, boleh kongsikanlah sedikit tentang Leka ni. Okey, Leka ni merupakan single yang terbaru daripada saya bersama dengan Datu Entertainment. Dan lagu ni hasil cipta daripada Hadi Rumlan oleh Raja Izzuan. Dan lagu ni merupakan orang kata apa, lagu yang saya suka dari segi liriknya sebab dia ada terbuai sikit perasaan tentang perasaan kita yang terleka dengan hal duniawi sampai kita terlupa orang yang kita sayangi. Jadi macam saya rasa lagu ni terkesan juga sebab saya baru-baru ni ada kehilangan ibu tercinta. Bila saya nyanyi lagu dia macam ada feeling sikit lah, macam kita teringat balik orang yang kita sayangi dah tak ada kan, macam tu. Okey, kabarnya lagu ini pada September lalu kan Izzat diriliskan. Macam mana agaknya penerimaan peminat Izzat sebenarnya? Kita rilis kita dalam proses sekarang, kita tahu kan kita dalam keadaan COVID-19 ni. Lagu ni dah lama kita rakam tapi kita rilis dalam masa yang yang sebut tadi September lepas. Alhamdulillah sambutannya mungkin ada segi peminat saya yang mana yang mengikuti saya, dia orang tahulah yang mungkin di luar sana mungkin masih belum pernah mendengar lagu ni lagi lah, macam masih baru lagi untuk mereka. InsyaAllah. Kiranya masih lagi dalam rangka promosi. Dan Izzat pun nak kongsikan tadi tentang baik-baik dan juga lirik lagu ni yang nak mengelakkan kita daripada terus terleka daripada apa saja yang kita lalui. Nak tanya juga, kadang-kadang terleka tak terlupa nak ada we time atau waktu bersama dengan isteri? Rasa selalu juga. Selalu terleka benda. Kalau kawan Kedah kata Khalid. Okey, kita nak tanya apa yang membuatkan dia terleka itu sebentar saja nanti. Okey. Kita akan bersama dengan Izzat untuk topik perbincangan kita selepas ini, Izzat. Tapi sebelum tu kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda. Tahukah anda sepanjang bulan Januari hingga Mei 2020, jumlah kes demam denggi 6 kali ganda lebih tinggi dari jumlah kes COVID-19. Justru itu ketika ini kita perlulah berjaga-jaga dengan ancaman bahaya pandemik COVID-19, tapi kita juga perlu menitikberatkan penjagaan diri dari wabak demam denggi bersama melawan denggi. Okey, kita berbalik kepada topik kita iaitu curi masa bersama. Bukan orang kata me time tapi we time. We time inilah juga mungkin antara masalah yang berlaku dalam kalangan mereka yang dah berumah tangga. Fatin sendiri dah berumah tangga, penting tak we time atau waktu berdua tu? Sangat penting. Sebab apa, kita hari-hari kita melihat kerja, anak, rumah dan sebagainya. Tapi kita perlukan untuk sedikit masa untuk diri kita dan pasangan kita. Nak buat postmortem orang kata. Okey, ada orang kata kadang-kadang wanita ni dah jadi seorang ibu, dia lupa nak jadi seorang isteri. Lupa nak luangkan masa bersama dengan keluarganya. Betul ataupun tidak? Ini nak terus kita kongsikan bersama dengan anda sebentar lagi di Wanita Hari Ini. Seperti biasa, jika ada sebarang soalan, perkongsian, terus kongsikan di www.facebook.com/WHRTV3. InsyaAllah kami akan panjangkan soalan anda, pengalaman atau idea kepada tetamu kita sebentar saja nanti. Kita berehat dahulu seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Dan saya tahu tak, saya ni cantik sangat. Abang ni dah kenapa? Abang patut biat Saya pakai macam ni, selekeh macam ni, abang cakap saya cantik. Kalau ia pun nak bawa saya makan macam ni dengan lilin bagai semua, bagilah tahu awal. Bolehlah saya bersiap untuk abang. Ini pakai macam ni, kata macam bidadari. Tak apa-apa je abang ni.
terbiat Ha? Mana semua pekerja kita ni? Ha? Kenapa chalet kita senyap? Mana diorang pergi, bang? Ni sayang, semua pekerja-pekerja kita Abang dah suruh balik awal. For my Oh, Princess. Princessku, dengar ni. Abang tak katakan bila nak pi. Tarikh pun abang tak kata. Betul tak? Ha. Abang nak pi pun, abang nak bawa Princess. Tengok. Surprise. Bawa pergi mana? Ada lah. Ni, tiket dah beli siap dah. Abang cuma tak mahabak ke Princess. Kita nak pergi tempat ibu teka. Tempat apa? New Zealand. Kita pergi dua lah. Itu dia tadi dua sedutan drama yang mungkin menggamit juga memori dan juga kenangan anda. Ada yang pertama tu sanggup bagi cuti kat pekerja-pekerja sebab nakkan waktu berdua bersama dengan pasangan. Dan ada satu lagi tu pasangannya yang dah siap belikan tiket kapal terbang nak bawa bercuti ke New Zealand. Fuyo, bestnya. Tapi kalau lihat balik kan complicated juga. Perempuan ni kadang-kadang dah di-surprise tapi macam dia tak nak pula. Ada macam-macam sebenarnya. Tapi kalau cakap tentang pasangan ini, waktu berdua bersama pasangan ataupun we time ni, ada kajian yang mengatakan sekurang-kurangnya setiap pasangan memerlukan sekurang-kurangnya 10 minit setiap hari untuk sama-sama menzahirkan rasa empati, sayang dan juga perhatian yang diperlukan untuk sesama pasangan. Tapi betul ataupun tidak, itu nak terus kita kongsikan bersama dengan panel-panel kita di studio hari ini. Kita ada Dinas Mokhtar. Sihat Dinas? Alhamdulillah sihat. Dan kita ada Izzat Lazim yang tadi bersama kita. Dan juga Fazli Yusof iaitu perunding motivasi. Cik Fazli sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita hari ini. Okey, dan bercakap mengenai curi masa berdua ataupun we time itu, kita nak mulakan dengan Dinas lah. Apa yang Dinas faham ataupun terfikir kalau we time ni apa yang selalunya dilakukan? We time ni selalunya sebab kalau nak pergi holiday dengan keadaan sekarang ni susah sikit lah kan. Kalau ada masa nak pergi cuti-cuti Malaysia pun mesti bawa anak-anak sebab kesian kat diorang. Betul tak? Jadi tapi kita orang punya we time ni selalunya kita appreciate little things yang macam pergi grocery sama-sama diorang pun We time. is we time for juga. me. And dulu sebelum ni movies lah, sebelum PKP. Tapi sekarang dah tak boleh. So kita punya we time tengok movie kat rumah je lah. Tapi diorang je lah. Anak-anak semua tidur awal. Dan kita we time dengan tengok movie. Bagaimana kita nak membahagikan masa ataupun nak mencipta momen-momen indah dengan pasangan kita? Ini soalan kepada Izzat ni. Dah geleng kepala dah. Masa Dina jawab dia dah macam debar. Okay, 7 tahun mendirikan rumah tangga kan bersama dengan pasangan. Betul ya 7 tahun? Betul, 7 tahun. Betul, jangan silap. Betul. Kita tidur luar pula. Betul. Dalam tempoh 7 tahun ni, kadang-kadang lah orang kata orang lelaki ni dia jarang-jarang nak ingat tarikh-tarikh istimewa, momen-momen indah. Tapi kalau Izzat sendiri, maknanya isteri dah menguruskan anak, kadang-kadang menguruskan Izzat juga kan. Apa definisi ataupun bagaimana cara untuk Izzat adakan waktu berdua ataupun we time tu bersama dengan Mona? Okey, kalau diikutkan untuk kami berdua, we time tu ialah agak macam terhad jugalah. Sebab anak-anak ni masih kecil lagi kan. Kadang-kadang kalau kita nak keluar bersama, nak bercuti berdua bersama, kita mesti tinggal anak. Masa nak bawa juga anak-anak. Pernah tak pergi berdua? Pernah jugalah kita cuci masa kalau kita tinggalkan anak dekat kita tinggal pada ibu kan, ibu mertua. Lepas tu saya dan Mona pergi buat, tapi tu kita pergi atas dasar kerja jugalah. Tapi masa kerja itulah kita luangkan masa bersama. Contoh macam kalau dulu ialah tinggalkan anak di Malaysia, kita orang pergi buat show kat Singapura lah kan. Jadi kat situlah kita boleh we time bersama tu kat Singapura itu. Gunakan masa tu sebaik mungkinnya. Okey. Wow. Tapi orang cakap kalau dah pasangan suami isteri ni, kalau ada we time tu, kalau dah keluar berdua, teringat-ingat pula dekat anak. Ya, betul. Jadi serba salah, kita tak cukup we time lah kat situ. Ini Buhana. Bukan, ini mungkin rata-rata macam tu lah kan. Mungkin Encik Fazli boleh kongsikan sedikit mengenai we time ni sebenarnya. Kita tahu ianya perlu, macam Fiza cakap tadi, sekurang-kurangnya 10 minit. Apa agaknya yang boleh dikongsikan? Menarik sekali sebab memang ada banyak kajian tentang keperluan meluangkan masa bersama di antara pasangan suami isteri. Saya petik satu kajian University of Minnesota, didapat kajian ini terhadap 47,000 pasangan. Nama pengkajinya Sarah Flood dan Kathy Genadik. Kajian dibuat selama 7 tahun, mendapati mereka pasangan yang
meluangkan lebih banyak masa bersama, didapati mereka mendapat kegembiraan 2 kali ganda lebih berbanding dengan yang kurang masa bersama, dan didapati aktiviti yang dilakukan secara bersama disebut kat sini more meaningful and less stressful. Dan disebut bahawa sebenarnya pasangan yang ada anak dan tanpa anak lebih kurang je kemampuan untuk meluangkan masa bersama, kerana kajian itu mendapati pasangan yang bekerja, dua-dua bekerja, dibandingkan dengan seorang bekerja, didapati mereka meluangkan masa bersama lebih kurang sama. Cuma yang ada anak ni, didapati ada anak kecil ni mencabar sikit macam Izzat sebut tadi. Yang paling kurang masa bersama ialah yang ada anak 6 hingga 12 tahun. Tapi apa pun kita boleh plan lah, kita boleh rancang. Bukan sekadar mencuri masa, tetapi kita boleh cari jalan macam mana kehidupan kita dalam 6 bulan akan datang supaya ada sempat untuk kita bertemu dan berbual walau seketika lah ya. Ini yang nak kita kupas sebentar lagi, sebab kadang-kadang kalau kita cakap tentang we time ni, kita selalu bayangkan ataupun gambarkan aktiviti yang kita lakukan berdua 1 jam, 2 jam, 2 hari ataupun 3 hari. Tetapi sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya aktiviti-aktiviti ataupun momen-momen yang boleh kita lakukan untuk kita luahkan perasaan atau kita kembalikan, semarakkan cinta lama kita walaupun 5 ataupun 10 minit begitu. Okey, tapi sebelum tu Fatin, kita dah dengar daripada Dinas, Izzat dan juga Cik Fazli. Kita nak dengar apa kata orang ramai berkenaan topik kita hari ini. Semestinya sebab rasa bila dah kahwin ni macam dah susah nak ada time bersama. Lagi kalau dah ada anak, so selalu make sure kita ada masa untuk kami berdua. Oh, semestinya kami akan ada masa bersama lah. Macam contoh, wife saya kerja pada weekdays. Saya curi masa di weekend macam tu. Sepanjang 16 tahun berkahwin, saya mengakui kerap juga sehingga sekarang saya keluar berdua bersama suami. Dalam sebulan memang akan keluar 2 kali sekurang-kurangnya. We time bersama isteri adalah sangat penting. Kita nak elakkan apa-apa masalah-masalah seperti contohnya perceraian, masalah-masalah komunikasi. Kalau ada we time dengan suami, lagi merapatkan hubungan bersama, time-time dating dulu dan selalu macam time zaman-zaman kita berkawan lah. Bagi saya penting untuk ada me time lah dengan isteri, terutama bila dah ada anak kan. So kadang-kadang macam saya dengan isteri selalu sebab dua-dua kita suka aktiviti fizikal, aktiviti luar. Pergi jogging di pagi hari ataupun boleh pergi selepas pergi jogging kita boleh pergi makan bersama-sama. Dikala anak-anak masih tidur di rumah, main board game, jadi tengok Netflix kat rumah, tengok wayang, boleh masak bersama untuk keluarga. Saya lebih prefer untuk bawa isteri pergi makan lah. Memang dia suka makan. Jadi saya mungkin akan bawa ke kafe-kafe. Pernah juga macam cuma jalan dalam kereta je. So beli makanan dekat drive-thru. So kita pusing-pusing, tengok lampu. Itu dia. Fatin, sebenarnya kan kalau kita dengarkan tadi ada macam-macam cara untuk kita create momen-momen indah ataupun waktu bersama tu. Ada yang beli makanan drive-thru tapi makan dalam kereta. Bersama. Tengok lampu. Yang penting ada waktu berdua tanpa anak-anak. Ini juga Cik Fazli berbalik kepada apa yang Dinas katakan tadi. Dah tak boleh tengok movie, tunggu anak tidur, tengok TV bersama. Macam Izzat pula waktu bekerja berdua tu mereka akan cari waktu tu untuk bersama dengan isteri. Ini kita nak kongsikan. Kalau kata orang nak 1000 daya tak nak 1000 dalih. Ada dalam kalangan penonton-penonton kita yang mungkin pasangan mereka ni seringkali memberi helah dan macam-macam alasan. Tak ada masa lah, tak ada kekangan kewangan dan sebagainya untuk elakkan waktu bersama pasangan. Macam mana kita nak kongsikan bahawa pentingnya waktu ini kita boleh berjimat, kita tak perlu pergi jauh, tak perlu dengan benda-benda yang mahal juga, boleh kita luangkan masa dengan pasangan kita. Pertama sekali, kita kena ada mindset bahawa pasangan kita ialah kawan baik kita. Ini ada fakta penting. National Bureau of Economic Research kat US buat kajian. Mereka yang menganggap pasangan mereka adalah kawan baik didapati 2 kali ganda juga lebih gembira dalam perkahwinan tersebut, dan mereka biasanya akan lepak hangout bersama kawan yang mana kawannya adalah juga kawan isterinya. Itu kan we time juga. We time juga. Maksudnya ini akan
akan meningkatkan kegembiraan dan hubungan baik bila kita menganggap pasangan kita adalah kawan baik kita. Dan satu lagi kajian National Statistic dia kata kebanyakan pasangan di Amerika Syarikat mereka meluangkan masa 2 jam hingga 2 jam setengah every day, setiap hari, yang mana 1/3 adalah untuk menonton televisyen dululah. Sekarang kita tengok TV. Yang kedua adalah 30 minit untuk makan dan 20 minit untuk melakukan aktiviti dalam rumah. Tengok WHI. Ya ada WHI sama ya. Cukup lah, itu sejam tu. Menarik. Kena tengoklah, suami kena tengok jugalah layan ya. Sekali kat sebelah sambil apa-apalah ya. Cuma saya ingat ini kalau ini statistiknya 1/3 adalah menonton TV bersama. Saya rasa cabaran terbesar ialah telefon pintar. Ia mengurangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama sebab saya rasa tak ada orang tengok telefon bersama-sama dengan kongsi satu telefon masing-masing dengan gadget masing-masing. Dan saya ingat kita kena melihat bahawa ia tanggungjawab untuk meluangkan masa bersama sebab ini salah satu komitmen kita terhadap kebahagiaan. Dan memang terbukti dalam kajian di US pun ada banyak iaitu perkahwinan akan memberikan kegembiraan dan kebahagiaan lebih berbanding yang tak kahwin kalau dilakukan dengan betul. Dan antara benda yang kita kena buat ialah tiga benda. Tiga investment lah ya, ganjaran. Yang pertama bukan ganjaran apa ni? Investment tu apa? Pelaburan. Yang pertama kena berkongsi masa. Yang kedua berkongsi jasa. Masa sama-sama tolong benda. Dan berkongsi rasa. Masa kalau 3 ni kita buat, insya-Allah lah bahagia. Masa, rasa, jasa. Masa, jasa, rasa. Okey. Macam Izzat, kita nak tahu juga kalau lelaki ni sebelum bercinta bukan main. Ke mana-mana pun pergi pun boleh, kalau girlfriend nak buat facial pun boleh ikut dan sebagainya. Tapi lepas berkahwin tu mungkin caranya berbeza sedikit. Mungkin apa antara kengkangan daripada pasangan suami lah, apa orang kata khususnya untuk mengadakan we time ni? Selalunya macam lelaki ni lah banyak benda dia selalunya dia simple sangatlah hidup dia kan. Kadang-kadang macam tadi cakap perempuan ni complicated. Macam saya we time pun saya belajar daripada isteri saya kan sebenarnya. Sebelum ni saya pun macam mana kan nak faham definisi ni sebenarnya masa bersama. Sebab yalah bila ikutkan kalau macam isteri saya dia pun ada masa bila dah kami pun ada rumah selalu bersama kan sebab memandangkan kadang-kadang sekarang ni belum musim PKP lagi pun banyak juga masa bersama je kan. Cuma bila dah banyak masa bersama we time kadang kami nak cari juga me time pula kan. Jadi kat sini kadang-kadang kita cuba bahagikan apa yang kita macam dia apa yang saya minat, apa yang dia minat, kita cuba bahagikan, cuba kongsi bersama. Sebab kadang-kadang tak semua yang benda yang saya minat dia minat. Contoh macam nak tengok TV bersama. Dia kadang-kadang dia tak minat, dia cuba nak tengok lepas tu kejap lagi dia apa nak buat bagi dia sama. Lepas tu dia kata jomlah dia minat pergi facial contoh dengan pergi spa semua. Saya pula tak minat. Kalau saya pergi saya pula duduk. Tapi walau bagaimanapun masa bersama tu kita cuba maknanya bahagikan bersama-sama. Tapi kadang-kadang kata orang bukan semestinya masa bersama tu kena sentiasa berborak, bercakap dan sebagainya. Keberadaan itu juga mungkin merasakan bahawa diri wanita itu rasa diri mereka dihargai, disayangi dan dicintai mungkin. Okey Dinas. Okey, antara Dinas dengan pasangan agak-agaknya lah siapa yang lebih banyak mencipta momen ataupun waktu yang kreatif untuk adanya waktu berdua? Sama-sama kot. Sama-sama. Selalunya sebab kita sibuk dengan anak-anak, selalunya I think suami lah akan macam, dah lama kan kita tak macam tengok movie sama-sama. Last weeknya. Dah lama kan kita tak pergi holiday sama-sama. Tapi kalau boleh bawa anak-anak lah. Tapi I selalu ni cakap juga kat dia, no, okey, boleh dengan anak-anak tapi lepas dengan anak-anak dengan kita pula. Dia kena balance. Itu syaratnya. Syarat dia kena balance. Syarat dia kena balance. Dia tak boleh macam anak sahaja. Tapi I rasa yang initiate selalunya dia lah kot. Sebab kita busy dengan anak. Okey, Encik Fazli, saya nak tahu macam mana agaknya kita selalunya taklah selalu mendapat pemahaman yang sama. Tapi bagaimana agaknya kita nak mengawal ataupun nak jaga emosi kita? Okeylah kalau tak boleh we time, kadang-kadang lagi saya busy lah, saya itulah banyak alasan. Macam mana agaknya pasangan satu pihak lagi tu untuk menerima? Okey. Ya, langit tak selalu cerah. Bendung pagi ni. Agak bendung. Kita pun bimbanglah takut PKP kan. Alhamdulillah. Jadi apa kita boleh buat ialah kita tak boleh nak ubah orang dalam masa 24 jam selepas wanita hari ini, betul kan? Betul. Jadi apa kita boleh buat ialah kita
wujudkan detik-detik saat-saat indah dan manis yang sementara walaupun sekejap ya, seperti bergurau semasa makan, betul kan? Buat lawak, kongsi-kongsikan komedi kan. Kena jadi stand up comedian pula kan. Mungkin cubaan 5 kali tu tak ketawa pun kan. Teruskan ya, sebab lama-lama, sebab kadang-kadang pasangan kita jadi begitu, dia proses 3-5 tahun jadi begitu kan. Jadi untuk undur semula kita perlu mengambil usaha sikitlah. Dan saya percaya setiap usaha itu adalah amalan yang baik, dapat pahala insya-Allah kan. Dan saya ingat ada satu kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sekali diajak oleh seorang yang dihormati di kalangan orang Parsi. Orang Parsi ajak makan kat rumah dia. So baginda Rasulullah sallallahu kata, kalau aku boleh, adakah diajak seorang ataupun dengan wife sekali? Dengan Aisyah, tak silap saya pada waktu tersebut. So dia kata nak ajak Rasulullah seorang saja, mungkin ada discussion tertentu. Rasulullah SAW kata kalau tak, isterinya tak boleh ikut sekali, dia tak ikut. Dia tak pergi, tak menerima undangan tersebut. Jadi maksudnya suami, pertama sekali suamilah kena ambil tanggungjawab untuk bahawa kenalah meraihkan perkahwinan dengan mengambil tanggungjawab dan menetapkan polisi bahawa dia perlu meluangkan masa bersama, dan baginda Rasulullah SAW committed untuk meluangkan masa bersama dengan isteri-isteri baginda. Jadi dan biasanya sebut pasal we time ni, biasanya memang ada kajian kat Brigham yang University dan Colorado University, dia kata perempuan lebih mengambil berat tentang quality time together berbanding lelaki. Memang betul. Dan apa maksud quality time together, disebut specific talking together. Tapi lelaki ni kadang itulah dia nak hang out dengan kawan sebagainya. Cuma dia kata kajian yang selepas itu oleh Journal Sex Research, dia buat kajian, pasangan yang kurang bercakap didapati kurang melakukan hubungan seks yang berkualiti. So suami kena dengar banyak kajian bercakap. ini, kena banyak bercakap, luangkan masa dengan More isteri. talking, less texting. Oh yes, betul. Dah panas nampaknya. Kita bercakap dalam konteks ni tadi kan. Kita dalam konteks ni, kita yang cipta momen tu, tak kira di mana kita boleh lakukan. Kadang-kadang kita setingkali menjadikan alasan, ada anak kecil lah, tak cukup masa lah. Kalau kita lihat ibu bapa ataupun generasi terdahulu dengan tidak adanya evolusi ataupun peredaran masa yang seperti gadget dan sebagainya, mereka mempunyai banyak masa untuk mereka luangkan bersama. Kurang masa juga untuk diluangkan bersama dengan kawan-kawan. Berbalik kepada tanggungjawab seorang suami tadi, kalaulah boleh pergi main futsal, main badminton ataupun main apa sahaja aktiviti bersama dengan rakan-rakan, apa salahnya kalau waktu itu kita ajak isteri kita? Bagaimana Dina? Setuju tak? Setuju. Sebenarnya banyak juga aktiviti yang macam for instance my sister-in-law dengan my brother. Diorang memang rajin buat aktiviti together tau diorang ni. Main badminton sama-sama, main ping-pong sama-sama. Ada je lah. Sekarang ni my sister-in-law is pregnant. So dia bawa juga bini dia. Tapi jadi supporter, jadi pom-pom girl. So I think it's sweet dan I rasa macam benda tu boleh dilakukan, bukannya tak boleh. Malu ke nak bawa bini kan? Apa salahnya? Pergi gym pun mungkin kalau isteri tak buat aktiviti tu, tengok je. tapi tengoklah tengok. Bukan towel. Betul, bagi air. Sekarang kena sanitize. Okey, macam Izzat sendiri, apa agaknya momen-momen selain daripada orang kata keluar pergi orang kata pusat membeli belah dan sebagainya, di rumah sendiri antara we time Izzat? Bagi saya perkara yang paling saya nampak paling bermakna, yang paling berharga lah. Kalau kita boleh sembahyang Jumaat sama-sama, itu adalah kita yang bagus juga. Sebab kadang-kadang bila kita dah kurang berbual, tapi bila masa kita berjumpa, kita sembahyang sama-sama, kita rasa masa tu kita menjadi complete sikit, jadi rapat sikit. Itu antara salah satu yang saya rasa perkara yang terbaik. Dan macam mana lagi satu ialah kalau contoh kalau kita sibuk dengan kalau zaman sekarang ni kan kata sibuk dengan apa teknologi, kita mainlah PUBG sama. Partner. Lawan sama, battle. Tapi kalau saya pun tak tahu main macam mana. Saya bagi contohlah kan. Tapi mungkin kita boleh create satu perkara yang mudah, macam pernah yang dikongsikan oleh tadi salah seorang daripada orang ramai tadi. Katanya jogging bersama-sama pun waktu bersama-sama. Tapi kalau dalam rumah tu, contohnya kalau kita boleh selain pada main board game,
kalau isteri masak, apa salahnya anak-anak di depan, suami datang temankan, peluk isteri pada belakang. Oh, sweetnya. Tolong potongkan Nanti dia kata lah, ni lain macam ni. Dia akan masuk dekat kitchen tapi dia akan tanya je, you want any help? Courtesy. Okey. Of course kita akan cakap tak apa ya. Nanti kalau tengah buat live kan macam mana? Nanti tak jadi masak pula. Okey. Cik Fazli, macam mana ni? Sebab kalau kita lihat daripada kajian-kajian yang dikongsikan oleh Cik Fazli, menunjukkan bahawa pentingnya ada waktu berkualiti dalam kalangan pasangan ini, waktu bersama dan juga berdua. Tetapi apa yang kita nak kongsikan kepada penonton kita, kurangkan daripada memberi alasan, tetapi mungkin kita boleh lakukan usaha untuk kita cari waktu-waktu yang sesuai untuk berdua ini, Cik Fazli. Ya, sudah tentu dalam hidup kita ada benda yang kita tak boleh kawal, iaitu persekitaran, hujan, wabak dan sebagainya. Itu bukan kawalan kita. Yang kita boleh kawal ialah dia itu zon luaran yang tak boleh kawal. Kemudian ada zon yang kita boleh pengaruhi. Ya, zon yang pengaruhi dekat sikit, iaitu orang di sekeliling kita. Kita boleh pengaruhi. Kalau orang itu tak suka, kita boleh pengaruhi dia untuk suka. Orang itu tak pandai, kita boleh pengaruhinya untuk belajar, betul? Ini di sekeliling kita, pasangan kita, anak-anak, ahli keluarga, ipar dua, ini kita boleh pengaruhi. Tapi yang kita perlu, kalau nak berubah, kita kena ubah ini dulu. Itu zon kawalan kita. Zon kawalan kita adalah kemahiran kita, decision kita, fikiran kita, emosi kita, sikap kita, pengetahuan kita. Ini kita boleh pelajari, kita boleh improve, kita boleh perbaiki. Kalau tak tahu, kita belajar dulu. Kalau tak pandai, kita yang latih dulu. Kalau tak faham, kita faham dulu. Kalau tak selesa, kita ubah mindset. Kalau rasa tak best, kita ubah sikap. Semua kat sini. So, kalau kita ubah zon kawalan kita dulu, tanpa menyalahkan orang, complaining orang, kita blaming orang lain. Kalau kita start hidup macam tu, dan kita tak boleh buat apa-apa lah. So start dulu, bermula dulu dengan apa yang kita boleh kawal terlebih dahulu. Bila kita improve, kita perbaiki sikap kita, mindset kita, cara bercakap kita, pengetahuan kita, apa yang best, maka mudah kita mempengaruhi orang lain. Zon kawalan pengaruhi kita. Lama-lama zon kawalan membesar, zon pengaruh membesar dan kuasa kawalan terhadap hidup kita lebih baik. Jadi kalau kita boleh mengambil inisiatif terhadap kebahagiaan dan kegembiraan kita dengan syarat kita mulakan dalam diri kita. Allah sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah apa yang kamu dapat melainkan kamu ubah apa yang kamu ada terlebih dulu dalam diri kamu terlebih dahulu. Okey, macam Dinas, mungkin penonton di luar sana, masalah anak ini menjadi kengkangan. Kalau Dinas sendiri, apa yang boleh dikatakan untuk kita selesaikan? Masalah anak tu bagi Dinas tak, diorang memanglah ada diorang punya perangai diorang masing-masing. Tapi kita memang sebagai ibu, kita memang nak make sure everyone is happy. Semua dalam keadaan selesa, semua happy dan tak ada buat perangai. Jadi bagi Dinas is not a problem so much. Dinas rasa benda tu kita boleh overcome dengan macam-macam cara as a mother. But sekarang ni lah waktu yang dia rasa sangat bahagia adalah bila kita penat masak, lagi-lagi waktu PKP ni kan. Kita dah masak, lepas tu diorang makan ramai-ramai dan diorang suka makanan kita. Oh, yang itu paling bahagia sekali. I rasa macam dah tak ada masalah dah. Mudahnya perempuan. Rasa dihargai. Okey. Di penghujung perbincangan kita ni, Izzat juga mungkin boleh kongsikanlah kepada suami-suami, bakal-bakal suami yang sedang menonton ketika ini. Kadang-kadang jadi orang lelaki ni, mungkin orang lelaki kena mulakan juga langkah pertama. Betul. Sebab kadang-kadang orang perempuan ni dia lebih sensitif. Jadi dia suka detik-detik indah, momen surprise dan sebagainya. Tapi sebagai seorang lelaki, apa peranan yang perlu dilakukan untuk adakan we time bersama ini? Okey, sebagai seorang lelaki, kita sebenarnya mempunyai peranan yang amat besar dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi kita pun perlu banyak juga belajar. Macam contoh tengok rancangan wanita hari ini pun dah banyak juga perlu kita belajar. Dari segi perhubungan kita antara kita bukan saja dengan keluarga, dengan masyarakat. Selalunya apa yang tindakan kita lakukan dalam kehidupan kita ni mempengaruhi apa yang terjadi selepas itu. Jadi jika kita inginkan kehidupan yang lebih bahagia ataupun kehidupan yang lebih sejahtera, harmoni, kita belajarlah apa yang patut kita belajar. Macam contoh macam saya belajar ini belajar kat ni kalau we time ni kan. Nanti balik saya cuba buatlah. InsyaAllah. Sedikit daripada Cik Fazli, ringkasan. Ya, bagi Muslim kita diajar untuk berbuat baik. Yang pertama yang paling dekat mak ayah. Lepas tu pasangan kita, lepas tu anak-anak.
Bila kita berusaha untuk buat sehabis baik, setiap aktiviti, setiap usaha adalah mujahadah, ada nilai di sisi Tuhan, ada ganjaran di dunia dan di akhirat nanti. So tak pernah rugi. Walau dapat, tak dapat, still kita akan dapat kebahagiaan dengan syarat kita buat dengan unconditional, buat tanpa syarat. Maka keikhlasan itu sendiri akan membahagiakan kita, tak kira apa respon orang di depan kita. InsyaAllah. Saya kira satu rumusan yang cukup melengkapkan perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa tentang 3 S tu, rasa, jasa dan juga masa. Itu yang paling penting sekali. Terima kasih Dinas, Izzat dan juga Cik Fazli di atas perkongsian itu tadi. Kita kena pastikan kita ubah diri kita sebelum kita nak ubah orang lain. Untuk kita adakan waktu berkualiti, waktu yang sangat-sangat indah bersama dengan pasangan kita. Walaupun di mana sahaja, bukan sahaja keluar tapi dalam rumah pun boleh. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita hari ini, kita dalam segmen tajaan dan bersama saya iaitu Pegawai Pemasaran Jamu Jelita Nur Atira Samsudin. Sihat Atira? Sihat, Alhamdulillah. Sihat Fatin? Alhamdulillah. Okey, hari ini apa yang nak dikongsikan oleh Atira? Okey, terima kasih Fatin. Ayu Fatin berbaju kurung hari ini. Ceria warna dia. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita hari ini. Selamat sejahtera dan salam Jumaat Atira ucapkan. Fatin, kita ni kalau bekerja Atira percaya dalam rutin harian kita yang bekerja di office, kita akan menghabiskan masa dengan komputer terlalu lama. Betul. Bukan lagi komputer je. Kalau handphone tu memang tak boleh renggang sepanjang masa dengan telefon. Kadang-kadang dah habis waktu bekerja, balik rumah pun main telefon lagi dan sebagainya. Dan Atira kira rata-rata kita menghabiskan masa dengan komputer lebih kurang 7 hingga 8 jam. Mungkin ada yang lebih kalau balik main game, kita tak tahu. Dan kalau dengan telefon pula, lebih dari 10 jam. Tahu tak Fatin, sebenarnya cahaya dari komputer tu Fatin, boleh membawa kepada masalah penglihatan dan merosakkan kulit. Yang mana kita boleh nampak yang sebenarnya hal ini menyebabkan penuaan berlaku dengan pantas, kulit cepat nampak tua dan wujud juga masalah pigmentasi. Fatin tahu kenapa? Kenapa tu? Sebab cahaya biru dari gadget boleh menembusi kulit hingga menjejaskan lapisan kolagen dan elastin. Dan jika terdedah secara melampau, ketegangan kulit akan hilang dan timbul garis halus. Jadi tak percaya zaman sekarang ni bukan wanita saja yang takut dengan penuaan, lelaki juga. Kalau wanita ni yang paling ditakut tak lain tak bukan jerawat. Jadi Atira tahu hal ini memang akan mengganggu penampilan diri dan kita tak yakin nak berhadapan dengan orang. Jadi sebab itulah pentingnya amalkan makanan tambahan seperti pewarna putih mulus iaitu minuman pencerahan yang tinggi dengan kolagen supaya kolagen yang berkurang dapat diganti semula dan kulit akan tetap anjal, tidak mudah berkedut walaupun terdedah dengan cahaya sinaran, orang kata sinaran UV, cahaya gadget kita dengan telefon, dengan komputer dan sebagainya, supaya kulit kita sentiasa terjaga walaupun rutin harian kita terdedah dengan perkara sedemikian. Dan bukan itu saja, rumusan astaxanthin dalam pewarna putih mulus ini tinggi dengan vitamin C, coenzim Q10 dan juga vitamin E yang rata-ratanya bahan ini cukup bermanfaat untuk rawat masalah kulit kita Fatin. Lebih lagi yang berjerawat, jeragat, kulit kusam dan juga kulit sensitif. Sebenarnya Fatin, ada orang tanya Atira boleh tak lelaki minum? Jadi jawapannya sebenarnya boleh minum. Ibu menyusu pun boleh minum. Lelaki yang berusia 15 tahun, remaja daripada umur 15 tahun hingga dewasa boleh amalkan, tak ada masalah. Dan hari ini special Fatin. Hari ini Atira nak buat demo. Yang mana dekat tangan Atira di Fatin, minta tolong Fatin pegang. Boleh. Okey, kamera boleh fokus. Ini adalah larutan air gelap yang mana Atira nak campurkan dengan produk pewarna putih mulus. Okey. Jadi, yang kita goncang dulu dan kita nak tunjukkan kepada penonton wanita hari ini bahawa dengan kandungan pewarna putih mulus ni, kita masukkan ke dalam air gelap dan kita akan nampak perubahan yang mana warna yang gelap tadi tu akan hilang dan menjadi orang kata apa, warna cerah. Sebab kat sini kita nak tunjukkan bahawa sebenarnya dalam pewarna putih mulus ni Fatin sememangnya merupakan produk yang tinggi dengan vitamin C dan juga kandungan buah-buahan antioksidan yang cukup baik bukan sahaja untuk kulit tapi tubuh badan. Macam mana kita tahu bahawa radikal bebas ni memang boleh orang kata apa, menyebabkan masalah kulit, ganggu kesihatan kita dan sebagainya. Jadi pentingnya mendapatkan pewarna putih mulus ni sebagai makanan tambahan dalam rutin harian kita. Dan seterusnya Atira? Okey, dan seterusnya Atira nak share kepada anda bahawa produk kedua merupakan set penjagaan wajah. Okey, tadi kita dah bercakap pasal produk dalaman dan ini adalah produk secara luaran yang mana Atira percaya ramai yang tanya Atira di HQ apa yang membezakan set putih mulus dengan produk di luar. Okey, set putih mulus sebenarnya lebih kepada produk bukan penjagaan rutin harian sahaja tapi produk merawat kulit wajah. Sebab ramai yang kongsikan maklum balas bahawa dengan penggunaan produk set putih mulus ada yang pakai sabun saja yang mana jadikan scrub nak menanggalkan sel kulit mati, nak menghilangkan minyak di kulit wajah, nak membantu mencerahkan kulit pakai sabun saja tapi dipakai produk lain. Ada juga yang pakai putih jelita BB Silky Day Cream sebagai krim pelindung UV.
Sebab kita tahu di Malaysia ni cuaca panas dan pentingnya kita mempunyai krim pelindung UV yang sangat sesuai untuk kulit. Jadi ada juga yang pakai krim pelindung UV saja dan ada juga yang pakai putih saja night cream, krim malam untuk merawat kulit saja, Fatin. Jadi sebenarnya nak ceritakan kepada anda, setiap satu produk ni mempunyai keistimewaan dia yang tersendiri dan produk ini anda boleh pakai bersama produk yang anda pakai sekarang tak jadi masalah kerana produk ini juga boleh jadikan sebagai produk merawat masalah kulit anda. Itu dia. Ini depan saya ini ada satu lagi produk, Atira. Okey, yang terakhir untuk Atira kongsikan hari ini adalah kopi perawan. Okey, ini adalah produk yang banyak wanita di luar sana yang selalu DM HQ yang tanya kenapa produk ni selalu cepat habis. Sebab kopi perawan ni memang salah satu produk yang laku keras. Sangat sedap sebab tak payah dah nak tambah apa-apa gula ke susu, tak perlu sebab dah sedia terhidang, orang cakap. Ada yang buat sebagai untuk jamuan tetamu pun ada. Dan yang paling penting kopi perawan ni, Fatin, istimewanya, Fatin, ramai yang minum sampai ketagih katanya. Nak minum berkali-kali sebab bila minum badan cergas, rasa tubuh bertenaga, rasa macam segar dan yang paling penting dalam kopi perawan ni mempunyai ekstrak pinang yang mana merupakan bahan perapat semula jadi dan juga baik untuk rahim yang sememangnya. Itu adalah salah satu perkara yang cukup penting bagi wanita. Jadi harga kopi kopi perawan ni berharga cuma RM29.90 saja. Boleh jadikan sebagai minuman harian, rasanya sedap dan secara ringkasnya, Fatin, Atira nak kongsi kepada semua penonton wanita hari ini, kalau anda ada masalah kulit, anda masih tercari-cari produk yang bersesuaian untuk diamalkan dan anda orang kata apa keliru dengan terlalu banyak sangat produk di pasaran, anda boleh cuba produk jamu jelita pewat putih mulut. Jangan risau, ini adalah produk yang selamat penggunaannya. Produk yang telah diformulasi oleh pakar nutrisi dan pakar pemakanan bertauliah sesuai untuk anda yang ada masalah jerawat, ceragat, kulit kusam. Berharga cuma RM38.90 saja, Fatin. Dan set putih mulus ada 3 produk. Anda boleh dapatkan secara berasingan juga berharga RM55.90. Ini adalah set dan juga ini adalah pack berasingan. Anda boleh dapatkan segera. Yang mana yang terakhir, kopi perawan, kopi yang cukup istimewa untuk wanita di luar sana. Anak dara boleh minum, ibu berpantang boleh minum, tak jadi masalah. Dan mak-mak yang selalu letih lesu dengan tubuh badan yang penat, boleh cuba kopi perawan kita yang berharga cuma RM29.90 sahaja. Baik, terima kasih Atira untuk perkongsian itu tadi daripada produk jamu jelita. Baik, penonton, kita nak terus berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Fiza. Hanya yang baik dari jamu jelita. Wanita hari ini. Membuka sesebuah perniagaan perlukan ilmu pengetahuan yang banyak. Tapi bagaimana caranya untuk kembangkan perniagaan anda dengan mudah? Pada 6 Oktober 2020, Cool FM akan membincangkan topik ini di webinar Cool bersama tetamu-tetamu yang hebat. Datuk Seri Dr. Hajah Vida, pengasas kosmetik ternama Malaysia. Najib As-Sadok, Ketua Pegawai Eksekutif Momentum Internet Sendirian Berhad. Shirazdin Karim, Ketua Pegawai Eksekutif Shiraz Project Sendirian Berhad. Klik follow Facebook page Cool FM sekarang untuk menonton webinar Cool. Mudah dan pantas. Dan anda berpeluang untuk memenangi wang tunai bersama Cool FM. Eksklusif di Cool FM. Wow, ini nak terus kami kongsikan kepada anda semua penonton ingin sertai seminar online secara percuma, ini yang perlu anda lakukan. Follow dan like Facebook Cool FM dan saksikan webinar Cool pada hari Selasa, 6 Oktober 2020 bermula 12.30 tengah hari. Saksikan figura hebat Malaysia antaranya Najib As-Sadok, Shirazdin Karim dan ramai lagi untuk membincangkan topik tentang peluang perniagaan. Jadi individu yang bertuah berpeluang untuk memenangi wang tunai. Jadi info lanjut boleh lawati di www.coolfm.com.my. Nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran hari ini 2 Oktober 2020 kan. Pejam celik berbaki 89 hari je lagi sebelum kita nak mengetuk tirai tahun 2021. Dan harapnya hari ini segala perkongsian kita mengenai topik curi masa berdua itu dapat memberi sedikit ataupun membuka mata anda di rumah sana dan terus memberi inspirasi dalam melakukan sesuatu yang best untuk pasangan anda. InsyaAllah. Okey, esok Rina dan juga Sugita akan kembali bersama dengan anda dengan topik madu. Bukan madu itu, tetapi madu ini. Madu kita nak bahaya. kongsikan tentang pelbagai fungsi madu dari sudut kesihatan, kecantikan dan juga pelbagai lagi. Pesta madu lah orang kata kan. Jadi apa pun teruskan bersama kami di Wanita Hari ini. Esok Wanita Hari WHR Extra. Maafkan saya. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus
Dia ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi